Keluarga titian ke syurga. Tapi macam mana? Macam mana keluarga boleh terbabit benda-benda macam ni? Itu sebab jangan ajar anak tentang kaya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Pengurusi bagi bantun kita kan lah jawab, kan? Tentulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada malam ini kita membincangkan tentang tajuk keluarga, kan? Keluarga bahagia titian ke syurga. Maknanya dengan keluarga, macam mana keluarga ni boleh bawa kita pergi ke syurga? Maknanya ada kemungkinan juga dia boleh bawa pergi neraka. Ikut juga, kan? Sebab ada dua halangan yang paling besar dalam kita melakukan kebaikan. Dua halangan yang paling besar dalam melakukan kebaikan. Yang pertamanya hawa nafsu, dan yang keduanya adalah keraguan. Kenapa dikatakan sebagai hawa nafsu dan keraguan ni? Sebab kadang-kadang kita dah ada tekad, kita dah ada niat nak buat benda baik dengan keluarga kita, tetapi dek hawa nafsu punya pasal dan keraguan, tak yakin dengan apa yang kita buat, maka menyebabkan kita lebih mudah cenderung untuk tidak melakukan kebaikan. Sebagai contoh, kan, dah siap-siap elok-elok, dah pakai elok-elok nak pergi masjid, kan, tiba-tiba hawa nafsu tu apa, tak dengar lah bini cakap, bang kata nak pergi pasar malam, tak jadi pergi masjid, pasar malam punya hal, dan ataupun anak-anak, abah kata nak lepak rumah malam ni, kata nak tengok TV sesama, kata macam tu, hawa nafsu. Sedangkan pergi semayang di masjid kan lama mana pun, kan, boleh ya pergi, tunggu kejap, abah pergi semayang sekejap je, nanti abah balik lah, macam tu. Dia memerlukan kekuatan. Tu sebabnya hawa nafsu ni kita perlukan perjuangan dalam diri kita ni nak lawan. Macam tu juga, jangan biarkan keluarga kita. Kadang-kadang kan pagi, bangun pagi, isteri kejut, bang bangun bang, subuh, kita pun bangun. Anak tak kejut ke? Kesian bang, dia tengah sadap tidur 4 ayat ni. Dia tak kesian anak masuk dengan kon besok ni, kan? Dia tak kesian yang itu, tapi dia kesian anak tu tengah tidur sadap. Itu silap kita. Biar kita biasakan anak kita, alah bisa tegal biasa. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Bila anak kita macam malam ni kan, seronok tengok ramai anak-anak muda datang masjid. Ini yang kita nak, kan? Biar kita harap belia ni yang banyak kat masjid-masjid ni beliau, kan? Bukan beliau yang ramai, kan? Tapi bukan kata beliau tak penting, bukan kata orang-orang lama tak penting. Tapi orang lama pun seronok tengok ada orang-orang muda datang, kan? Orang-orang lama maknanya adalah suasana tu, kan, adalah harapan ni, pengganti ni, penyambung warisan itu, kan. Dan begitu juga keraguan ni macam mana? Keraguan ni perlu adanya ilmu, kan? Perlu adanya ilmu. Kenalah belajar, tak belajar kena tahu. Tu sebabnya disebut, kan, cantik toluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala, kan? Biar buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, kan? Lilit sobolit buat selempang. Ilmu yang banyak ibarat cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maksudnya apa? Kena ada ilmu. Tak ada ilmu mana nak pergi? Betul dah orang belajar, tapi belajar tak habis. Orang tua-tua dulu pun bagi pantun juga. Berburu ke padang datar, dapat usaha berbalang kaki. Kan gila tu. Orang berburu ke hutan, dia berburu ke padang. Berburu ke padang datar dah lah. Padang datar lah tu. Kat padang somak mungkin ada harapan, ada binatang yang dia jumpa.
Ni berburu ke padang datar, dapat rusa berbolang kaki. Mana ada rusa bolang kaki? Yang berbolang kaki itu belalang, dia perasan tu rusa. Kalau berguru ke palang aja, ibarat bunga kembang tak jadi. Macam itulah hidup kita. Orang tua tu ada sebab cakap tu. Malam ni banyak pantun pula, tak pahal lah tak. Sebab ada pengurusi jual pantun tu, pek pantun. Jadi rumah tangga yang bahagia ni merupakan harapan semua orang. Harapan semua orang. Saya tak nak mengulang lah, semua orang dah ingat dah surah Ar-Rum ayat yang ke-21 tu orang dah tahu dah. Kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ni semua orang dah tahu dah ayat ni. Surah Ar-Rum yang mana dah beritahu dah. Allah Ta'ala beritahu pasangan tu, isteri tu adalah dari jenis-jenis kita sendiri. Kan? Yang mana Allah Ta'ala bagi dalam keluarga kita ni daripada jenis kita sendiri, dan Allah Ta'ala kurniakan dekat dalam tu rasa cenderung, tentram, tu sakinah. Begitu juga kasih, mawaddah, warahmah dan sayang. Tu semua tahu dah. Tapi pentingnya kesatuan dalam rumah tangga ni, makna nak berjaya dunia dan di akhirat perlunya ada ilmu. Ada ilmu. Konolah belajar. Tahlah tak pandai, itu sebabnya bila tanya kan, apa tanggungjawab seorang suami? Adalah memberi nafkah, dia kata. Nafkah apa? Zahir dan batin. Zahir tahu mantah darah lagi, pakaian lagi, apa lagi? Tudung, pakaian, apa lagi? Makan, okey, apa lagi? Batin. Batin dia terbayang atas katil dia. Walaupun tak dinafikan atas katil itu pun entiti penting. Tetapi nafkah batin itu termasuklah juga memastikan isteri anak-anaknya mendapat ilmu agama. Itu pun nafkah batin. Dah tahu awak tu sibuk, bangang pun lebih kurang, tak pandai. Janganlah dilarang bini tu belajar agama. Tu ayat Ini bang, saya ingat saya nak pergi kuliah duha lah ustazah tu. Dah duduk rumah. Maka dia pula tak bagi. Kita memang dah tak sampai aja. Kan? Tak sampai aja, sibuk. Al-maklum lah, bandar baru Selayang. Sibuklah, kan? Jadi kalau sibuk, jangan kita larang bini kita pergi kuliah agama. Bosan belajar rajin-rajin. Besok mana yang bagus-bagus tu share lah dengan abang-abang ni pun kadang bukan tahu pun. Nampak? Tidak merendahkan martabat suami bila suami mengaku yang dia tu tak tahu. Iya. Dan bukanlah makna bang saya ni pandai agama bang. Setiap saya kuliah duha sampai kuliah maghrib, sampai kuliah isyak, sampai jadi abang papa hal pun dengar cakap saya. Lebih lah perempuan tu. Tak boleh juga. Kalau dia ada ilmu, dia tetap kena hormat kepada suaminya. Ya. Belajar betul-betul, ikut betul-betul. Ya. Pokok sana di tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, baru putih petua guru. Maksudnya apa? Maksudnya dah mati baru jangan ikut ilmu tu. Boleh, tapi selagi kita hidup, segala dia ajak kena amal. Tu maksud dia. Ni semua pantun orang tua, bukan pantun orang baru. Pantun orang tua. Jadi makna kata perkara-perkara asas dalam perkahwinan pun kena tengok. Kan? Perkara asas dalam perkahwinan. Kalau perkara ini tidak ditentukan daripada awal, maka tidak akan membuat rumah tangga itu menjadi satu perhubungan yang baik dan kukuh, kerana tidak dibangunkan atas dasar yang kuat. Apakah dasar yang kuat? Dah Nabi bagi tahu awal-awal, besok bila aku dah tak ada besok, jangan lupa peganglah dua perkara, dan kalau kau pegang kedua-dua, nescaya kau takkan sukses selama-lamanya. Apakah dia? Itulah Al-Quran dan sunnahku. Nabi dah pesan. Apa lagi kita nak poning-poning kepala? Manual Nabi dah tinggalkan untuk kita, tinggal lagi kita nak ikut ke tidak. Kan? Kadang-kadang tu lah masalah, sebab Nabi kata akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Baca Quran tak sampai ke tenggorokannya. Tenggorokan ni kat tokaknya.
Macam mana lah baca tak sampai kat tokak? Apa maksud Nabi? Maksudnya kalau kat tokak pun tak sampai, kat hati lebih lagi. Dia baca, patut dah kat tokak ni kan? Tak sampai. Kalau kat tokak tak sampai, hati lebih lagi. Itu sebab mengaji, mengumpik macam tu ya. Mengaji, maki hamun orang selambut. Tuan-tuan nak tengok kat mana orang maki hamun? Tak jauh dah. Tuan-tuan buka handphone, buka Facebook. Tengok Facebook, tengok Instagram. Tak kira tua, tak kira muda. Orang nak marah-marah lah. Sini saya nak cakap ni. Manusia paling kurang hajar sekali orang Melayu kat Malaysia. Betul tak? Dia tengok. Baca ayat tu, kepala bapak semua pula. Bukannya apa, saya tak tahulah. Kau yang tulis Cina, tulis India tu pun sama. Tapi kita tengok orang Melayu Islam. Kesian. Adakah itu adab orang Melayu Islam ni? Soalan kalau kita boleh tanya lah seko dalam tu, dia bukan penyodor bilangan, bukan seorang kan, seko-seko. Tanya seseko dalam tu, tanya, Nabi ajar tak cakap macam ni? Tanya. Tonton ambil lah gambar, tak kisahlah gambar siapa. Gambar orang kenamaan lah kan. Montori ko, tak Montori ko, wakil rakyat mana, tonton letak gambar. Umat dia punya maki, habis keturunan ni semua disebut. Itulah dia orang itu. Kan? Dia macam ni lah. Senang macam ni. Macam saya lah kan. Saya dengan imam ni ada masalah. Saya kutuk dia. Imam ni kona ni. Saya kutuk imam. Tapi bila terfikir balik, ya Allah kenapa lah aku kutuk imam ni. Aduh hai. Jadi besok petang saya pun pergi jumpa dia. Mam, minta maaf banyak mam ya. Saya ada kutuk mam baru ni. Tak pun kalau saya tak cakap, minta maaf mam ya kalau ada salah silap saya ni semua. Ayolah saya pun dah lama maaf dan saya pun sama minta maaf. Yalah sesamalah kita. Settle. Tapi orang yang kat dalam TV, orang dalam Facebook yang kau tak kenal, kau tak pernah jumpa. Kan? Dia dah kat Kelumpur, kat tengah bandar atau kat Putrajaya, kau kat mana tak kisahlah, kita lah kat sini. Kita tak ada pulang jumpa ni, kutuk berbakul-bakul ni. Masa bila minta maaf cakap? Kalau rasa tak apa? Kalau rasa payah nak minta maaf, baik jangan kutuk. Cakap elok-elok sudah. Kalau tak boleh cakap elok, baik diam. Saidina Abu Bakar dulu sampai ambil batu masuk dalam mulut dia. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan mulut itu bercakap benda-benda tak elok. Hari ni tak payah tolan batu dah, pegang handphone, diamlah. Tapi tangan dia tu mewakili lidah tu. Oh ya. Macam itulah cerita. Ya. Jadi berbalik kepada rumah tangga, apakah tujuan berumah tangga? Tujuan berumah tangga dan dari aspek perspektif masing-masing haruslah jelas. Apakah motif dan tujuan? Adakah juga kesamaan tersebut ada? Perbezaan tujuan tentu menjadi potensi untuk meretakkan rumah tangga. Kalau ada pandangan yang berbeza-beza, kenapa kau nak nikah? Menghalalkan hubungan, itulah ayat yang paling popular sekali budak-budak muda sekarang. Kami tak nak terjebak dengan maksiat, takkan mak nak halang kami kahwin. Wah tu pelotak ke tu ya. Walhal rumah tangga ni besar lagi pada tu, bukan isu itu ya. Itu sebab mak ayah risau. Mak ayah dah melalui macam-macam pahit getir, macam mana nak membesarkan anak. Dia kena anak ini subuh pun pukul 11, macam mana kau nak nikah? Tu kan subuh, bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Dah nak pupui subuh dah. Terperanjat imam dengan budak tu kunut tengah hari. Siapa pula kunut Allah mahdina fiman hadi? Siapa pula tengah hari ni kunut? Masak pun tak roti, Maggi tahu. Macam mana kau nak menikah? Besok nak kahwin orang belajar lah. Pijak kau kan tahulah. Itu yang merotakkan rumah tangga hari ni. Tak ambil kisah. Jomlah makan luar, jom makan luar, jom makan luar, jom makan luar. Air tangan isteri tu. Sok belajar. Masa bila belajar cakap? Masa bila belajar? Itu sebab yang semua kau nak tujuan bernikah, tujuan nikah tu apa? Imam pun tanya, apa sebab kau nak nikah ni? Mak bising dia.
Mak masa bila tak bising? Mak memang bisingnya. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila kau nak beranak? Dah beranak, lelaki anak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kerja kau. Salah pula beranak. Ramai bona anak kau tu. Bila kau nak bawa balik sini? Bising. Bila bawa sini? Ambil lah anak kau copet. Bising pula suruh ambil anak ni. Mak memang macam tu. Apa sebab kau nak nikah yang soal ni? Apa sebab kau nak kahwin ni? Kan kawan habis kahwin namam, tinggal seseorang yang belum tu. Kenapa kau nak kahwin ni? Umur dah banyak namam. Bila kau nak kahwin? Seseorang, kenapa kau nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu lagi tahu. Susah nak jumpa. Bila imam tanya tu, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu pasti. Itu jawapan dia boleh bagi ke imam tu. Kenapa abang buat macam ni? Sampai nanti abang. Kenapa bang? Kerana Allah. Dia kata, tu jawapannya. Apa lagi jawapan dia nak bagi? Tapi itu belum tentu selamat ya. Ni saya bagi contoh ya. Jadi berumah tangga sepatutnya tidak lepas dari tujuan asas manusia diciptakan, iaitu tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk illa liya'budun, untuk mengabdikan diri pada Allah, untuk beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menjadi pemimpin, menjadi orang yang membimbing. Dan keluarga kita pastikan dia tidak tersesat. Keluarga kita pun sama, faham tujuan kita ada ke atas dunia ni buat apa. Bukan mengelinjang, meloncek, berhibur, bergolak-golak je. Tak. Bukan itu saja. Tapi hidup atas dunia ni adalah illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkanlah nilai-nilai yang baik di dalam rumah tangga. Sebagai sebuah organisasi, maka jalan dan gerakkan fungsi rumah tangga dengan ada nilai-nilai dan juga perkara-perkara yang baik. Contoh, bila tetamu datang, dihidangkan makanan, dihidangkan minuman dengan cara yang paling baik. Contoh, saya datang ceramah malam ni, tengok dihidangkan, nampak tu, siap cawan ni, gelas ni siap dengan alas, baru botol adab, mbak macam ni. Ini pun banyak rumah dah tak ada dah ni, alih ni. Macam ni yang bagi ke orang, jumputlah minum. Macam ni orang sekarang, dia beli cawan ke IKEA dengan bangga cawan RM2.90 tu. Kau ingat ni kelab malam? Betul tak? Orang tua-tua dulu tanya orang-orang lama, kepantangan dia bagi gelas macam ni, dia mesti bagi macam ni, jumput minum. Orang perempuan jangan kau hulur kat laki kau macam ni, bang minum. Hulur kat suami, bang jumput minum bang. Macam tu Makan sirih berpinang tidak, pinang aduh kek kotor Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Nilai-nilai yang baik. Lalu depan orang tua menunduk, salam jumpa guru, salam cium tangan. Nilai-nilai yang baik. Faham tak? Ini datang masjid, imam mana? Imam. Dia tak sadar yang dia tanya imam tu. Bengkak imam tu. Imam mana imam? Ya lah imam lah. Oh minta maaf lah imam, tak perasan. Apa kau tak perasan lah? Sama ni kau semayang mana? Sini lah. Apa kau tak perasan imam lah? Dah imam pandang depan, salah imam pandang depan. Jangan. Adab. Assalamualaikum. Kalau bolehlah saya nak tanya, saya nak mencari imam. Mana imam ya? Macam tu lah. Lapik cakap tu. Kan? Kalau nak mencari pokok apa? Kalau nak cari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tu baru betul nilai-nilai yang baik. Kan? Malam yang pertama, tu kena ingat tu. Sebelum kahwin, ingat kita bukan nak cari isteri. Isteri bukan nak cari suami. Tapi kita nak mencari calon ayah untuk anak kita. Macam tu.
Nampak dia ni mengaji, tengok dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini calon suami aku kan. Baru betul sebab dia boleh jadi ayah untuk anak-anak aku. Bila dia menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia, laki dan. Inilah laki dan. Putih kuning kan. Apa? Biar bercacak kawin dan lambing. Putih kuning dan cari juara tu lah dah. Kan? Dan nak ni lah laki dan. Macam tu lah. Ini cari yang juara kilauan emas. Kan? Sebab dia duit dia banyak. Ada tuan-tuan. Saya dengar pada sahabat-sahabat ni. Dia baru menang pertandingan lawak tu dia nak laki tu. Maka dia tak nak laki tu. Macam itulah. Lebih kurang saya tak nak panjang ke situ, kawan tahu pula. Itu cerita kayu ukur dia. Tengok, jangan cari isteri, cari ibu untuk anak-anak kita. Masak pandai. Kan, lepas tu jumpa orang tua hormat, jumpa minum pakcik. Bersimpuh dekat lantai tu. Bukan cania dia salam orang tua tu. Cik, jam sihat. Mak, perempuan tu. Sihat cik, makanlah. Perempuan ni. Itu semua nak kena tengok nilai-nilai yang baik. Hormat. Ingat tak yang kisah Nabi Ibrahim? Dia menziarahi anaknya Nabi Ismail. Bila datang ke rumah, dia kata, mana suami kamu? Oh, pakcik, sekejap ya, suami saya pergi berburu. Jadi macam mana? Jadi Nabi Ibrahim dia tak tahu tu bapak mentua dia. Dia tanya macam mana kehidupan kamu? Susah hidup. Parah kata. Memang susah hidup ni. Cenialah sebab kekurangan lah. Jadi bila cakap macam tu, Nabi Ibrahim kata, cenialah. Nanti kau pesan kat suami kau, aku tak tunggu dah, kau pesan kat laki kau. Ini terjemahan tau, jangan terperanjat lah pula Nabi Ibrahim cakap ni 9 lah. Ini terjemahannya. Orang lengangur pula semua mikir kan. Nabi Ibrahim kata, nanti pesan kat laki kau, cakap kat dia, nanti tolong tukar ni. Ni bidai pintu ni rangkau pintu ni. Dia kata, bidai pintu ni nampak rangkau ni dah raput-raput ni. Tukar pintu lain. Jadi, yalah dia kata, dia pun balik. Bila Nabi Ismail balik, dia kata, tadi ada seorang tua datang. Kenapa? Dia kata nak jumpa kau. Nabi Ismail dah tahu lah tu bapak dia. Apa dia khabar kan? Dia kata, tak adalah apa dia khabar. Dia kata, suruh tukar ni bidai pintu ni ni pintu ni dah raput-raput, suruh tukar pintu lain. Kau tu tak tu siapa? Tu abah dan. Tu bapak mentua kau tu. Kalau dia suruh tukar pintu, makna dia suruh aku coraikan kau. Sebab apa? Sebab dia memburuk-burukkan keadaan kesusahan itu. Dia patut bahagia. Susah senang kita bersama. You jump, I jump. Titanic. Kan? Macam itulah cerita mana susah sama-sama, senang sesama. Betul tak? Tanyalah orang sini. Oh dulu. Bukan senang. Dulu susah. Tapi boleh susah sama-sama. Bahagia. Dalam susah-susah tu 8 anak Betul tak? Tapi bahagia, anak semua menjadi. Lepas itu Nabi Ismail kahwin dengan orang lain, kahwin dengan isteri yang lain. Kemudian Nabi Ibrahim datang sekali lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana suami kamu? Oh dia pergi berburu. Pakcik tunggu sekejap ya. Sekejap saya buatkan air. Buat air. Hidanglah air. Pakcik minumlah. Macam mana kehidupan kamu? Alhamdulillah. Saya syukur aja dengan suami saya bahagia. Kami bahagia aja. Kami okey. Dia kata. Lepas tu dia kata, oh, tak apalah. Aku tak tunggu suami kau dah. Pesan kat laki kau. Pintu ni dah elok dah. Jangan ditukar. Nampak? Macam tu. Berapa ramai isteri hari ni. Kau hidup ke macam mana? Entahlah. Mak, poning kepala. Dapat laki macam ni. Mampus lagi baik. Nampak? Dia yang memburukkan laki tu. Semayang tak tinggal. Pergi masjid Bandar Baru Selayang hari-hari. Dengar camah hari-hari, memburukkan lelaki macam tu je. Macam mana boleh sampai ke telinga orang lain? Melainkan kita sendiri yang menyebarkannya. Kan? Macam mana hidup kan? Alhamdulillah, okey je. Kami okey. Nampak macam susah je. Tak adalah okey je. Macam tu Kau apa? Walaupun hati tu porit.
Dah seminggu menterah Maggi dia ni. Tapi dia tetap okey, sabar, ya. Nilai-nilai yang baik, anak pun hormat orang tua. Susah nak jumpa hari ni kan, tanyalah semua, betul tak? Susah nak jumpa budak-budak muda yang nampak orang tua masuk masjid, Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat. Susah nak jumpa dah budak-budak cakap macam tu. Jadi dek, mulai sekarang buat macam tu. Assalamualaikum pakcik, sihat pakcik, pakcik dah makan belum? Tapi janganlah lebih nak. Nampak kan pakcik sakit ni macam nak mati dah, jangan macam tu. Kan terlampau-lampau pula bergurau tu kan, elok-elok cakap pakcik macam mana, pakcik sihat. Pakcik macam tak sihat je. Pakcik dah makan ubat belum? Macam tu. Kan elok. Orang langsung tanya, anak siapa lah ni? Nampak tak? Jadi niat yang paling baik adalah niat ibadah. Niatkan perkahwinan itu sebagai satu ibadah. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Niat yang buruk, walaupun amalan terlihat baik, tentu bernilai buruk dan keliru. Tentu saja hal ini tidak boleh menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau niatnya tidak baik. Contohlah datang semayang. Kenapa kau datang semayang hari ni? Kan dalam hati tahu dah. Kenapa datang semayang kan? Kenapa datang? Sebelum ni tak nak datang sebab nak bergambar dengan Samsul debat. Contoh. Tak ada kata benda tu tak baik dah, tapi dah larilah daripada matlamat asal. Matlamatnya adalah untuk menghidupkan majlis ilmu. Nabi sebut apa? Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Yang itu lagi besar daripada selfie dengan Samsul debat. Ya? Hari ni ambil gambar dengan Samsul debat. Besok mungkin dengan Ustaz Don. Esok mungkin dengan ni. Tapi gambar tu sampai masa tiba-tiba kena format handphone kau, ataupun gambar tu tiba hilang. Itu sebab saya teringat saya jumpa ada seorang pakcik dekat Mersing. Seorang pakcik kat Mersing ni dia jumpa. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita selfie boleh Ustaz? Dia kata boleh. Dia pun tarik saya ke tepi. Lepas tu dia keluar tapak tangan dia. Saya pun pandang lah tapak tangan tu. Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Orang tua ni buat macam tu. Saya simpan dalam hati Ustaz, sebab simpan dalam handphone sampai masuk kena format. Ingat ni, bila simpan dalam hati, ingat sampai mati tu. Saya tersentuh dengan kata-kata pakcik tu. Kita ni datang, betul, tak ada masalah. Dia boleh ambil gambar, kan ambil, tak ada masalah. Gambar tagak RM10, rabah RM5, tak ada masalah. Saya kan kira mahal pun. Tetapi yang paling besar, rugi kalau kita tak niatkan kerana Allah. Rugi. Kalau orang tak niat kerana Allah, percaya cakap saya, malam ni je dia datang. Malam ni sanggup merentas badai dan hujan. Biar kering air di laut, terbakar seluruh hutan belantara. Aku akan datang malam ni untuk menyaksikan ceramah Syamsul debat. Sayang kan? Bayangkan datang majlis ilmu, Allah akan bagi pula jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Hari-hari ada kuliah sini, bukan malam ni je. Jangan kau baik tak peranjat pula. Tiap-tiap malam mana? Kecuali Sabtu malam Ahad, family time. Ada ke Sabtu malam Ahad? Ada kuliah? Ada juga. Dia kan kira sini dah. Tiap-tiap malam masuk syurga. Datanglah. Boring lah ustaz tu. Biar dia boring. Kau belajar dengan dia, ya syahid. Tak apa. Syahid. Tak apa. Pahala. Semualah tak laki kau. Ya? Itu dia. Niat kerana ibadah. Ada banyak niat yang dimiliki oleh setiap orang untuk berumah tangga. Ada yang sekadar kerana cinta manusia, itulah. Kenapa? Nafsu. Dia cantik, dia lawa, gaji dia banyak. Tu sebab janganlah sebab kerana ni, kau tengok calon menantu si Gayah tu, kenapa kereta menjala weh. Memanglah mana ada kereta monogak dekat dia. Dia pakai kot tali leher basah sejadah teh. Apa tahu mana? Semua kebenaran dia tanya. Sekarang pakcik nak tanya, gaji kau berapa? Macam mana kau nak bawa anak pakcik ni? Gaji kau setakat tu. Pakcik, duit bukan segala-galanya. Confirm reject. Kau mengajar orang tua tu pula. Ni aku bagi tips kan.
Pakcik, insya-Allah pakcik doalah mudah-mudahan berkat ketaatan kami kepada Allah SWT, Allah murahkan rezeki kami. Contoh kan ada bosan, ada satu kisah Husam bin Nuh, dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Mubarak ni galap betul, metalik kulit galap bukan galap biasa ni macam kita ni, galap berkilat betul. Dia pernah satu ketika dia nak outstation. Wahai Mubarak, kau tolong jaga kebun buah aku ni, kau jaga 3 bulan aku nak outstation ni. Dia ada urusan dagangan dia tu keluar 3 bulan. Lepas 3 bulan dia balik. Mubarak, kau tolong potik 3 biji buah, kau ambil bagi aku rasa, kau pilih yang paling manis sekali. Dia pun ambil buah yang pertama, buah yang kedua, buah ketiga. Pun Husam bin Nuh tadi pun makan. Ui, masam. Makan buah kedua pun masam. Buah ketiga masam. Kau apa benda kau ni? 3 bulan aku bagi kau jaga kebun buah ni, kau tak tahu kau mana masam mana manis. Demi Allah, kata Mubarak, kau pesan ke aku suruh jaga kebun buah kau ni, kau tak pernah suruh aku rasa tu. Nampak punya amanah kan. Nak jumpa orang, cuba kalau kita jaga kebun buah dian nak tu, kau tolong jaga ni, tengah gugur ni agak-agak apa, sebakul bawa balik, kebetulan dia bagi dan jaga, ambil lah ni, adalah 2-3 biji bawa balik. InsyaAllah tak perasan dia tu, kurang hajar betul. Kan, ini amanah ni. Jadi Mubarak ni dia pernah tanya, wahai Mubarak, aku ni nak cari calon menantu, apa pandangan kau wahai Mubarak? Kalau kau nak cari menantu wahai tuanku ni, kau jangan tengok disebabkan rupa, sebab itu perangai orang Nasrani dia. Nak tengok rupa cantik semata-mata. Sama orang Kristian pun tu je cik yang lawa, biar cucu itu lawa. Nampak tak? Walaupun muka tu makan muka dia yang bercakap tu pun tak boleh belah, tapi dia nak anak tu cari yang lawa. Nampak tak? Yang kedua, jangan kau cari sebab keturunan, sebab tu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi dia nak cari Yahudi juga. Macam kita lah kesnya. Jawa nak cari Jawa ke? Minang cari Minang. Banjar cari Banjar. Macam saya. Omak saya Jawa, abah saya Minang. Tu yang muka campen Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang. Bantai lah. Tak ada apa tu lah. Kan? Jangan sebab keturunan. Jangan kau cari disebabkan oleh harta, sebab itu tanda orang gila dunia, kata Mubarak. Habis macam mana? Carilah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mak syarat dia. Purih dia cari-cari, macam lah Mubarak. Purih dah aku cari. Saudara-saudara macam ni, payah mana kau lah kahwin dengan anak aku. Mubarak kahwin dengan anak dia. Macam tu. Ya. Penting tu. Kadang-kadang ada yang kahwin sebab prestige. Mana boleh habah kau bisnes macam mana pula. Kau kahwin dengan orang biasa-biasa, itu standard pekerja abah aja. Jangan gitu macam tu. Ya. Ini tanya ni pakcik nak tanya ni. Kau boleh mengaji tak? Dipanggil 3 calon dia nakkan anak dia. Anak dia tak ada pilihan. Dia ni memang anak orang yang dia memang anak imam. Imam satu lah tu. Contohlah kan. Datang 3 orang. Kau ni nama kau siapa tu? Nama kau siapa? Nama saya Ikhlas, Ahmad Ikhlas. Kau baca surah Al-Ikhlas. Logo kawan tu. Iya. Nama kau apa? Muhammad. Wah, kacau. Muhammad saja. Tak apalah, bagilah. Bacalah apa yang kau tahu. Tapi yang last tu, nama budak yang last tu Yasin namanya. Dia pun dah comel. Parah ni. Nama kau siapa? Nama saya Yasin, tapi mak ayah panggil Qul Huwallahu Ahad teh. Punyalah la ilaha illallah. Boleh pula lagi panjang lah nama kau lah daripada nama tu. Takut deh. Betul lah. Sekarang cuba mengaji sikit. Pak cik nak suruh ni, jangan malu sebab kita nak cik menantu. Bab agama ni juga Nabi kata tengok dari segi lijamal lihat, tengok kecantikan dia, tengok dari segi keturunan dia, tengok dari segi harta dia.
Dan tengok dari segi agamanya. Kalau tak ada pun, Nabi kata, tengoklah dari segi agama dia. Kan? Itu paling penting. Suruh dia mengaji. Okay, ambil kitab tu. Cuba baca sikit. Surah apa yang kau hafal? Inna atau inna. Baca. Walaupun dia hafal, suruh dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nak dengar bacaan dia. Baca Fatihah sikit, pakcik nak dengar. Apa hala? Alhamdulillah. Seorang tu jawab Alhamdulillah. Baca. Dengar bacaan dia. Kan? Lepas tu dia tanya, pakcik nak test sikit ni. Soalan pengetahuan am. Sembahyang jenazah berapa rakaat? Dia tanya. Sembahyang jenazah berapa rakaat? Oh, alhamdulillah, yang tu saya tahu. Apa dah? Rakaat dia 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir dia. Itu sembahyang raya. Gila betul budak ni, confident dah. 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir dia kan. Jangan. Ya, jangan kerana dunia. Kalau boleh biarlah kerana agama. Sebab umat Islam harus menjalankan, melaksanakan dan menjayakan rumah tangganya atas niat kerana ibadah. Kan? Untuk menjalankan niat ibadah ini, maka sudah tentu semua orang kena mainkan peranan masing-masing. Menjalankan peranan sebagai seorang isteri. Dengar orang perempuan. Kunci kebahagiaan yang sangat penting menjalankan peranan sesuai ikut peranan masing-masing, sesuai dengan kewajipan suami terhadap isteri, kewajipan isteri terhadap suami, dan kewajipan mak ayah itu kepada anak-anak. Peranan isteri yang menjadi kunci adalah antaranya, pertama, mengelolakan amanah dan harta suami. Itu pertama. Orang perempuan, dia kena mengelolakan, maknanya menjaga harta suami. Contoh, suami gemar main golf. Kan? Lepas tu suami tanya, mana kayu golf saya tu? Dia main golf, tanya orang pula. Nampak? Orang perempuan dia susun elok-elok. Besok suami kalau minta tahu, nak bagi tahu. Ni abang kayu abang yang ni kayu nombor 8 boleh? Tak ada. Tak tahu mana pergi. Siap tahu kayu nombor berapa. Macam tu lah punya support isteri pada suami. Ini tak, kan? Ini tak, dia tak tahu. Dia duduk tengok laki tengok bola. Kan? Laki tengok bola, dia tak ambil tahu. Dia tanya laki Laki minat Liverpool. Dia tanya, Ronaldo tak main ke malam ni bang? Kan bang ni laki tu. Kan? Tim lain kau tanya ni. Kan? Nampak? Ambil tahu. Mengelola amanah dan harta suami. Barang-barang suami susun elok-elok, kemas elok-elok kat rumah. Kedua, melayan dan juga menyokong pekerjaan suami. Tentunya pekerjaan yang halal walau apa pun kerja dia. Suami kerja biasa-biasa driver lori. Bang, kesian abang. Bang, ni saya dah belikan suplemen, saya beli online. Suplemen ni abang minum, abang makanlah ubat ni. Biar abang bertenaga bawa lori. Contoh. Abang cari rezeki yang halal tau. Abang jangan banyak cilok-cilok tau. Abang jangan cuik tulang kerja, nanti tak berkat. Ni anak-anak bini makan ni, rezeki abang ni, abang bawa balik. Yelah. Makasihlah ingatkan abang. Macam tu. Okey, perempuan tu yang kedua. Yang ketiga, sebagai ibu jika sudah memiliki keturunan, berperanan didiklah anak-anak dengan didikan yang baik-baik. Cakap dengan anak, tak baik tau panggil gelar orang dengan nama binatang, berdosa. Habis tengok mak selalu sebut macam tu. Masa bila abah baliknya, rimau dah balik. Mak pun sama. Nampak? Nampak? Anak tu bukannya tak dengar mak cakap apa. Cakap yang baik-baik. Kan? Cakap yang baik-baik. Ni peran ni mendidik ni bukannya pendidikan yang ilmu yang belajar kat sekolah tu. Tetapi termasuk juga ilmu apa? Adab. Salam ayah nak pergi kerja. Nampak? Tu ayah balik tu, pergi sambut ayah. Tengok. Sambut ayah balik. Berapa banyak bapak balik, anak-anak dengan mini bag tak reti bag kerja sesing. Ayah ni balik, kalau dia sampai aja, dia parking kereta, dia tengok dah bersusun anak kat depan pintu. Anak tak adalah ramai, benar dalam 2 oleh orang tu. 2 boleh anak
Itu baru sambil-sambil balik kerja tu, belum betul-betul gitu. Dua boleh nak. Percayalah cakap saya, wahai isteri-isteri yang ada di hadapan saya ni. Tak adalah saat paling meriangkan. Memang orang lelaki tak pernah cakap, tapi orang lelaki cukup gembira, bahagia hatinya bila turun kereta tengok isteri dengan anak-anak dia dekat depan pintu nyambut. Ayah balik. Ya Allahu Akbar. Ini kadang suami panggil Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memakaklah masuklah bini tu. Ada isteri yang macam tu. Bukan orang Selayang tu, orang topik lain. Orang Selayang tak macam tu tu. Kan? Jadi mana kata dia ajar tentang adab. Kan? Didik anak-anak dengan baik. Kan? Didik anak-anak dengan baik. Lepas tu pergi ambilkan cawan ayah tu. Tengok. Ni kan makanan ni penting. Kalau ikut mufti arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada dulu. Pinggan dengan gelas suami ni, ayah ni mesti beza daripada orang lain. Tu sebab orang dulu betul tak macam tu? Pinggan dia beza. Yang lagi banyak sumbing itu memang lagi bongsu anak tu. Tapi ayah tu gelas dia lain, bertangkai, berbunga. Macam ni. Jadi anak tengok, ni gelas ayah ni. Dia tak berani pakai. Tu gelas ayah dia. Janganlah lain mana besen pula kau bagi. Kau ingat dia nitik apa dia tu? Tak ada lah macam tu kan. Senang bang, tak payah tambah lagi lah. Tak ada macam tu dah. Tapi makna penghormatan. Kan? Kemudian memberikan ketenangan dan kasih sayang pada suami. Dan jaga suami daripada perbuatan maksiat. Macam mana nak jaga suami daripada perbuatan maksiat? Layan suami dengan first class service. Suami balik, zap, tahu tangan capai tongkuk suami tu pici. Suami duduk depan dekat sofa tu, orang perempuan penat lah ustaz. Biar dia ponek hari ni, tapi kau lapang ke akhirat besok ke dalam syurga. Orang perempuan Nabi dah khabar senang masuk syurga. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kata Nabi, kalau jaga empat-empat ni, masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh pilih? Ni semua dengan akun. Termasuk yang bercakap ni. Sebab ia ni orang perempuan senang tapi tak nak. Apa pasal? Tu dia. Picit suami. Suami balik, abang nak kopi, tea or mi? Macam tu tanya. Hara lelaki tu. Nanti lu siang ni dia kan. Tanya suami tu, abang nak minum kopi ke apa ke? Cakap saya buat sekarang. Cakap lah. Abang nak kopi 434. Kalau boleh letak air batu. Tiba-tiba lah panih pula petang. Macam tu. Buat. Masa kita buat. Ni nak tahu lebih tahu ni. Antara petua orang perempuan. Kan? Antara petua orang perempuan ni. Basuh boreh tu. Ikut arah tawaf. Lawan jam. Kan? Ya Allah. Lepas selawat 3 kali baca. Ya Allah. Kau lembutkanlah hati suamiku ini seperti mana kau melembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu ya. Sampai tak salin? Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku ini, ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tu lah. Tapi jangan tertinggal tau. Kau lembutkanlah hati suamiku. Jangan tertinggal hati tu. Kau lembutkanlah suamiku. Jangan. Confident. Kau lembutkanlah laki den. Kau lembutkanlah laki den. 1 hari cukup, 40 hari. Laki balik patah-patah tangan. Assalamualaikum. Dewa kacau. Pahal laki den jadi macam ni. Ya. Jaga.
Ya, ni cakap betul-betul ni, macam-macam lagi. Iya, ni ada banyak petua. Lagi satu lagi, nak lembutkan hati anak macam mana orang perempuan? Buat solat tahajud ni, buat solat tahajud, buat solat sunat hajat, kan buat bila? Buat 3/4 malam, buat dalam bilik anak. Waktu anak tengah tidur tu bontang sejadah, ikut arah kiblat semayang. Allah. Bila doa dalam golap ni, anak tidur ni. Ya Allah. Kau letakkanlah anakku ni sebagai anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Nampak? Anak tengah tidur ni. Masa tu kita doa, insya-Allah. Malakek. Satu lagi, orang perempuan. Kenapa sebut orang perempuan? Sebab orang perempuan ni, doa orang perempuan ni dia lain. Orang perempuan pergi 3/4 malam, pergi dekat ubun-ubun anak. Tahu ubun-ubun? Pergi dekat ubun-ubun anak tu, pergi baca apa? Baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Insyirah. Nak lembutkan hati anak ni, bagi anak tu jadi baik. Anak ni doge, tak dengar cakap. Tahu surah Al-Insyirah? Alam nasyrah. Alam nasyrah. Bisik jangan kuat-kuat. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wadana ka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Habis baca, hambui ke ubun-ubun tu. Sebab masa tu roh anak ni tengah mengayau tu. Mudah-mudahan masa kita sambu tu, masa kita hambui tu, melokek dekat roh itu, mudah-mudahan bila dia balik ke tubuh badan jasad anak kita tu, bila bangun pagi, merasap dalam jiwa anak tu sekali. Buat lagi. Kalau kita tiup tu, bergorak-gorak mata anak tu macam ni tu, makna dah mula sampai tu. Tapi kalau terbuka mata anak tu, makna dia tak tahan bau napih homak tu. Tak gosok gigi main hambu. Mak bau baeng katakan. Tu semua dah tu kan. Ya, tu atau ni saya bagi petua, nak ikut-ikutlah. Nak ikut sudah. Satu lagi surah Yasin. Surah Yasin baca lagi sampai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ulang 3 kali, 7, 11, 21 kali. 3 atau 7 atau 11 atau 21. Masa baca ulang kali tu, dalam hati niatkan nak apa? Betul ke ayat hujung tu? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dekat hu tu merujuk pada niat yang aku minta tadi. Kun fayakun, kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah dia. Untuk orang lelaki ada satu ayat dalam surah Yasin. Saya tak boleh umum kat sini. Nantilah tak minum kan saya beritahu. Orang perempuan tak boleh tahu. Baca ayat tu sampai pandang mata bini. Pandang mata dia, tiupkan. InsyaAllah dia dengar cakap gitu. Kalau kita pandang dia sorang, apa mata tengok? Tak jadi dia dah. Tu payah nak dapat time itu. Adalah time, kena cepat, pandailah cari. Pandai Ustaz ni, tapi betul yang tadi tu. Ya. Kemudian menjaganya dari perbuatan maksiat, maknanya layan suami betul-betul. Tak kira tua. Ni masalah dia dah tua bolong lah. Alah cucu nenek, sian tu Nampak suami masuk dalam bilik, tinggalkan cucu tu, berlari lapor diri. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu. Kalau suami kata tak apa, sambung kerja kau. Makah penuh. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur tu. Jadi makna kata layan suami dengan sebaik-baiknya untuk elakkan suami kita terjebak dengan perbuatan maksiat. Kemudian tidak menyusahkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Bang, saya tak suka lah bang kerja tu. Tolonglah cek kerja lain. Jangan. Doakan suami kita murah rezeki. Suami kita kalau boleh dia pun nak. Kalau boleh semua orang nak. Tak payah kerja tapi gaji tinggi. Kalau boleh tak payah kerja tapi gaji tinggi. Ya. Macam jadi imam ada yang lawan. Kan? Contohlah kan.
Jadi imam. Apalah bang, sampai bila abang nak jadi imam? Takat tu je gaji abang. Oh, bang, jangan macam tu. Ingat senang kau jadi imam. Ui, payah weh. Kan, baca ayat pendek salah, baca ayat panjang salah, terutama bulan puasa. Tengoklah. Dia baca ayat bulan puasa kan. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Panjang nak baca Marahon. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadul samad. Pendek baca. Apa benda pun tak tahulah. Semua salah. Laju bona salah. Ya makan banyak tadi buka puasa. Rukuk macam nak terkeluar channel tu balik. Dek laju imam tu. Laju tak boleh, lambat tak boleh. Semua komplain. Kan senang ya, kan senang. Tu sebabnya imam sebelum start tu dia pusing tu. Istau sufufakum lurus rapatkan saf sebab dia tengok. Tengok beliau ke beliau. Kalau beliau, kalau orang lama dia kena slow-slow. Iyo, kalau pergi kampung-kampung dapat imam yang sabar kan. Ya. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah panggilnya. Bukan bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dia kata sabar yang belakang. Wah, salah surau dia ni. Dia itu baru isyak tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang jemaah depan tu semua orang lama, dia dah besok. Budak muda belakang, weh, parah weh. Kan? Iyo. Itulah tu. Tengok jemaah gitu. Tengok kemampuan dia. Kemudian tentang suami tadi bagi galakan. Tak apa bang, yang penting abang cari rezeki yang halal. Kemudian mengelola aset rumah tangga, jaga harta dalam rumah, jaga elok-elok. Kebahagiaan dalam rumah tangga susah untuk dicapai kan kalau kita masih lagi mempertikaikan tentang nafkah suami. Kadang-kadang kita kena belajar. Ada sahabat yang aku silap betul kahwin dengan dia. Jangan cakap macam tu. Soal jodoh ni Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Kadang-kadang Allah saja bagi suami yang ada perangai macam tu. Mungkin ada suami yang memang jenis tak tahu agama, supaya mungkin Allah bagi jalan supaya kita mungkin dapat lorongkan suami kita tu supaya dia dekat dengan agama. Mungkin macam tu. Itu sebab ramai yang saya pesan kalau nak kahwin dengan yang bukan Islam. Nak kahwin dengan Islam, jangan cakap besok dah kahwin pandailah saya ajar dia. No. Suruh dia belajar agama tu. Kepada siapa nak dapat menantu yang bukan Islam, tolonglah suruh dia belajar agama dulu. Paling tidak 3 bulan, 3 ke 6 bulan belajar basic agama. Kalau boleh kita pesan kat dia, jangan kamu masuk Islam sebab kamu nak kahwin. Ada orang tanya soalan kat saya. Dia kata, ustaz kata la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam beragama. Kenapa kalau orang tu kahwin dengan bukan Islam, orang bukan Islam tu kena masuk Islam? Kata tak ada paksaan. Tu soalan dia tanya. Saya cakap betul lah tu. Mana ada paksa? Kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Macam tu je. Siapa paksa? Tu dia. Belajar agama. Sebab banyak sangat kes kita jumpa, bila dah kahwin pun nak belajar agama, sudahnya dia tak belajar. Menangis-nangis bini saya, tak tahulah ustaz. Puas saya ajar. Dulu dah cakap, suruh belajar agama dulu, biar dia kenal agama dulu. Banyak berlaku. Sudah dia bergaduh. You yang suruh I masuk Islam, okey? Sekarang nak suruh I semayang pula. Tolong ah. Macam drama aku 7. Tentulah. Dan ada juga yang paling malu sekali, yang bukan Islam tu masuk Islam, dia lagi taat pula pada Islam tu. Ada juga. Kemudian sebagai seorang suami pula,
Yang pertama, menjadi pemimpin keluarga. Tolong pimpin keluarga elok-elok. Tapi tak payahlah sampai pakai baju t-shirt beras kita beli. Nak tunjukkan kau paling handal sekali. Tak payah. Tak payah, ya. Tapi bimbinglah keluarga, pimpin keluarga ke jalan yang diridai Allah. Berilah nafkah dan pastikan keuangan keluarga dapat dipenuhi dengan ikhtiar kita, usaha kita. Ajar keluarga kita tentang syukur, mudahlah kita nak jaga. Kalau kita ajar keluarga kita dengan kemewahan, susah nak ajar tentang syukur. Percaya cakap saya. Walaupun kita mampu bagi kemewahan pada anak-anak kita, keluarga kita, kalau boleh janganlah diberikan kemewahan itu. Berikanlah mengikut keperluan keluarga itu. Ya? Beri nafkah batin kepada isterinya, termasuk didikan agama saya dah sentuh tadi. Menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anak, mengatur keluarga dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu yang saya cerita tadi, nilai-nilai yang baik. Nabi pesan apa? Ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Bila ajar sayang Nabi, pertama salawat banyak. Yang kedua, amalkan sunnah Nabi. Kedua, bihubbi ahli, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi, beritahu apa adakah kelebihan-kelebihan, apakah yang berlaku dalam sirah, cerita. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Quran. Kan? Kemudian apa lagi yang kita kena tahu? Di dalam agama kita ni, disiplin yang paling penting sekali adalah dalam keluarga, didiklah tentang solat. Kalau solat kita jaga, insya-Allah, maka keluarga kita pun akan bahagia. Kalau tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Itulah kebanyakan pasangan yang bercerai, kebanyakan lebih 90% tak jaga solat. Bukan kata tak solat jemaah, memang tak solat. Banyak yang berlaku. Hari ini masalah-masalah sosial sangat teruk. Kita tengok kan, macam mana seorang anak boleh menyembelih seorang ibu kerana sebab nak dapatkan duit untuk dapatkan stok dadah. Kenapa? Anak di bawah pengaruh dadah, penggal, mengolah leher mak dia. Sudah dia pun kono langgar mati. Gejala sosial hari ini tak sanggup kita tengok. Ada orang tu telah dia tu menjadi seorang lelaki tapi menjadi bohjan. Menjadi orang pondan yang memberi servis seksual kepada lelaki lain, yang mana pelanggan pertamanya adalah ketika dia berusia masih di dalam tingkatan 4, pelanggan pertamanya adalah guru dia sendiri. Ada? Di sebuah hospital kerajaan di Malaysia ni, saya tak nak sebut negeri mana, pegawai akhlak tu cerita dengan saya sendiri. Dia kata apa? Bagaimana seorang ibu dan seorang anak perempuan melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Apa kita nak cakap? Itu sebab pihak masjid pilih tajuk ni, keluarga titian ke syurga. Tapi macam mana? Macam mana keluarga boleh terbabit benda-benda macam ni? Itu sebab jangan ajar anak tentang kaya, tapi ajar anak tentang bahagia. Kerana sesungguhnya pada satu hari nanti, bukan semua perkara boleh dinilai daripada harganya. Di surat khabar dulu pernah keluar macam mana kehidupan seorang pondan kahwin dengan orang lelaki orang putih. Keluar surat khabar sebab nak tunjukkan cara hidup dia dekat luar negara macam mana. Apa pasal? Bangga benar kau. Kan? Kita pun tak tahu siapa suami, siapa bini. Agak main Zoom kau suami hari ni, agak macam tu lah. Tak, ini ialah kita golak-golak, tapi itulah dia. Jadi ada satu cara yang paling mudah sekali, yang paling ada harapan kita nak ubah keluarga kita jadi baik. Senang bawa keluarga datang masjid, settle. InsyaAllah ada harapan jadi baik. Datang masjid ramai-ramai macam itu. Sebab saya tak tolak ceramah kat sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Macam terperanjat pula tu. Amin, ya. Jadi datang bawa. Ada orang cakap, alah pergi masjid belum tentu lagi elok perangai ustaz. Memang betul, belum tentu elok, tapi ada harapan elok. Pergi disko belum tentu tak elok perangai. Memang betul, tapi ada harapan tak elok.
Belum pernah lempoi disko. Berhenti jap weh, berhenti. Isyak. Jangan nak bohong. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun jagalah keluarga kita elok-elok. Mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa kena kerja akhirat banyak? Datang masjid kita kerja akhirat, tuan-tuan. Tapi Nabi sebut dalam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat, jangan risau. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana tuan-tuan nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kerja dunia sikit daripada dunia, akhirat langsung tak dapat apa. Mana nak? Kalau tuan-tuan cerdik, kerjalah akhirat. Ya, jadi rasa cukuplah sakat tu. Ikutkan memang tak cukup. Ada banyak ni. Saya belum cerita lagi pasal falsafah hati tu, belum lagi. Tu makna confirm lah, kena panggil lagi tu. Confirm. Saya rasa macam tu lah Pak Gayo. Ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini.